Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan untuk kesemua panel dan juga para penonton forum ini. Syukur Alhamdulillah diberi peluang dan kesempatan untuk kita mengadakan satu forum bagi mengupas tajuk mengenai Bandar Kecil Lestari. Baik, apa yang dimaksudkan dengan kelestarian? Secara ringkasnya, kelestarian ataupun juga dikenali sebagai mampan adalah satu proses di mana untuk mengekalkan perubahan dalam cara yang seimbang, di mana eksploitasi sumber, arah pelaburan, orientasi pembangunan teknologi dan perubahan institusi semuanya berjalan dengan harmoni dan meningkatkan potensi masa kini dan juga masa depan untuk memenuhi keperluan dan aspirasi manusia. Dengan kata lain, lestari, maksud kelestarian ini adalah satu proses bagi mewujudkan keseimbangan dalam setiap aspek pembandaran. Jadi, bagaimanakah konsep kelestarian dapat diaplikasi dalam pembangunan bandar kecil? Apakah bentuk, faktor, kepentingannya kepada kita serta proses atau langkah dalam mewujudkan bandar kecil lestari? Oleh itu, persoalan ini akan dikupas dengan lebih mendalam oleh panel-panel kita pada forum ini. Izinkan saya memperkenalkan para panel. Panel pertama, Saudari Nur Syazana binti Idris. Panel kedua, Saudari Nuraini Ambo. Panel ketiga, Saudari Siti Fairuz Abdul Wahab. Dan panel keempat, Saudari Wan Noramira Wan Nordin. Dan saya, Nurul Akila binti Muhammad Yusof sebagai moderator. Selamat datang dan apa khabar semua selamat datang diucapkan kepada semua dan apa khabar? Khabar baik. Baik, alhamdulillah. Tanpa membuang masa, kita mulakan dengan panel pertama. Boleh terangkan apakah bentuk dan apakah konsep yang mendasari sesebuah pembangunan bandar kecil lestari? Kita silakan panel pertama, Saudari Nur Syazana. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari moderator kita. Okey, untuk konsep bandar kecil lestari ini, konsepnya dia merupakan bandar yang berupaya dia dalam menyediakan kehidupan yang sempurna dan selesa untuk penduduk setempat. Okey, contoh kita tengok kehidupan yang sempurna ni kini disediakan untuk generasi yang melibatkan proses pembentukan satu persekitaran di mana dia melibatkan keadaan ekonomi, keadaan sosial dan keadaan politik dan persekitaran masyarakat yang sentiasa berada di dalam kesejahteraan. Okey, contoh bandar lestari ni dia merujuk kepada satu proses di mana dalam bentuk satu entiti yang menggunakan dan menggambarkan bahawa setiap aspek kehidupan masyarakat ini tidak semestinya berjalan tanpa masalah. Contoh kita tengok di Kuala Lumpur dari segi masalah ekonomi, kerana ia melibatkan pertumbuhan ekonomi bukan sahaja turun naik tetapi ratanya masyarakat bandar boleh meneruskan kegiatan ekonomi secara berterusan dan kemajuan. Okey, di Kuala Lumpur ni kita tengok banyak dia macam perindustrian, pengangkutan dari segi sektor itu yang berkembang dan persekitarannya menjadi lebih baik dari semasa ke semasa disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi. Okey, seperti yang kita tahu, konsep bandar kecil ni dibahagi kepada dua kelompok utama iaitu bandar kecil yang sedang pesat membangun dan bandar kecil yang terpinggir oleh arus pembangunan. Okey, kedua-dua kelompok bandar kecil ini dia menghadapi isu dalam kelestarian masing-masing namun dari segi perspektif yang berbeza. Contoh di wilayah Lembah Bernam, dia merupakan wilayah yang termundur berbanding dengan Lembah Kelang dan Lembah Kinta kerana bandar kecil ini di kawasan
pembangunan yang agak perlahan dan ada mula terpinggir dari arus pemodenan semasa. Okey, bandar kecil ni dia berperanan sebagai perantara kawasan luar bandar dan bandar besar. Bandar kecil dia memasarkan barangan yang dihasilkan oleh kawasan luar bandar dan dalam masa yang sama bandar kecil dia turut memasarkan barangan yang datang dari bandar yang lebih besar. Okey. Dengan cara ini, penduduk luar bandar tidak terasing dari pembangunan semasa melalui hubungan yang wujud ini. Okey, dari segi faktor bandar kecil lestari, saya ambil contoh dari aspek pembangunan dan ekonomi yang melibatkan pertumbuhan ekonomi pada asasnya menerusi aktiviti pertanian dan perladangan. Okey, walau bagaimanapun, aktiviti ekonomi Malaysia dia mengalami transformasi apabila memasuki era tahun 1980-an. Okey. Dari segi aktiviti pembuatan dan industri, dia telah banyak menyumbang kepada pertumbuhan iaitu sebanyak 10.4%. Pertumbuhan ekonomi Malaysia dia mengalami situasi yang tidak menentu tetapi kekal kukuh apabila memasuki tahun 2000. Okey, kerajaan Malaysia dia memperkenalkan pakej strategi baharu rangsangan ekonomi untuk memperkukuhkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2003. Okey. Seterusnya, transformasi ekonomi ini dia jelas dapat memacu Malaysia sebagai negara yang sedang membangun dan mencapai pembangunan yang memberangsangkan. Okey, dari segi perubahan sumbangan aktiviti ekonomi iaitu aktiviti pertanian, aktiviti industri pembuatan dan industri perkhidmatan yang tidak mengecualikan Malaysia untuk peka terhadap isu kelestarian. Okey, Malaysia dia mempunyai sumber alam dan sumber asli seperti hutan. Hutan ni dia digunakan untuk simpanan kayu balak untuk membuat kayu dan sebagainya. Okey, petroleum. Okey, petroleum yang kita tahu yang amat penting dalam industri ini yang berada di Kerteh, Terengganu. Industri ini untuk ekspor import minyak-minyak, oil and gas dan sebagainya. Okey, aktiviti ekonomi ini masih lagi bergantung dengan sumber-sumber sedia ada di Malaysia. Oleh itu adalah sangat penting bagi memastikan negara mengalami pembangunan dan pertumbuhan yang mengambil kira faktor pemulihan terhadap alam sekitar dan kesejahteraan masyarakat. Okey, itu saja dari saya. Saya serahkan kepada saudari moderator kita. Okey, baik, kita telah pun mendapatkan gambaran tentang konsep bandar kecil lestari. Selanjutnya, kita ingin mengetahui tentang faktor dan juga tujuan bandar kecil lestari ini dibangunkan. Okey, silakan panel kedua kita, saudari Nuraini Ambo untuk huraian. Okey, terima kasih saudari moderator soalan tersebut. Okey, baiklah. Saya akan presentnya, boleh mohon satu-satu. Okey. Okey, baiklah. Seperti yang kita tahu, konsep bandar kecil lestari ini telah dibincangkan daripada panel pertama. Maka hari ini saya akan membahas tentang tujuan kenapa pembenaran kecil lestari ini penting. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, matlamat pembangunan bandar mampan ataupun bandar lestari ini dia umum, sama ada bandar kecil lestari ataupun bandar lestari. Dipersetujui untuk satu dunia mempunyai tujuan yang sama, iaitu terdapat 17 tujuan yang kita boleh terokailah dalam pembangunan bandar lestari ini. Okey, saya akan menjelaskan satu persatu tujuan tersebut. Okey, tanpa buang masa, tujuan yang pertama ialah tiada kemiskinan. Tujuan bandar ini dibangunkan untuk
mengurangkan lagi tahap kemiskinan di semua tempat, sama ada bandar kecil, bandar besar, negara kecil, negara besar. Seperti yang kita lihat dalam dunia ni terdapat banyak lagi kemiskinan yang boleh kita temui, terutama di benua Afrika di mana mereka tidak mempunyai keperluan asas yang baik seperti tempat tinggal. Semua boleh nampak ya saya punya slide. Okay. Tempat tinggal pun tidak selesa seperti setinggan. Yang berlaku di India pula landasan kereta api. Nora, slide tak nampak. Slide tak nampak. Yang lain nampak ke? Tak nampak juga tu. Okay, sorry. Maafkan saya. Sekarang nampak ya? Okey. Terima kasih. Seperti saya terpaksa ulang baliklah. Matlamat pembangunan bandar Mampan ataupun Lestari dia sama satu dunia ni, sama ada bandar kecil, bandar besar Lestari. Tujuan mereka sama, terdapat 17 tujuan yang telah dipersetujui oleh satu dunia. Kenapa pembangunan bandar Mampan ni penting? Saya akan bahaslah satu persatu tujuan tersebut. Yang pertama untuk tujuan yang pertama ialah tiada kemiskinan, di mana setiap penduduk walaupun di mana saja mereka berada, sama ada di bandar kecil, bandar besar atau di mana-mana pelosok dunia, kita harapkan dengan pembangunan bandar Lestari ini tiada lagi kemiskinan, di mana seperti yang kita lihat pada masa ini terdapat ramai lagi penduduk di dunia ini yang tidak mempunyai kemudahan asas seperti rumah. Seperti yang kita lihat dari gambar-gambar tersebut, kemudahan asas seperti rumah juga pun tidak dapat ya oleh golongan-golongan yang miskin ni. Mereka terpaksa tinggal di kawasan-kawasan setinggan, perumahan yang tidak selesa lah. Manakala di contoh di India pula, seperti yang kita boleh lihat di gambar sebelah kiri ni, kawasan landasan kereta api itu mereka jadikan sebagai tempat tinggal. Sangat tidak selesa kerana mereka tidak mempunyai duit ataupun harta yang mencukupi untuk membeli sebuah unit rumah yang selesa lah. Jadi mereka terpaksa tinggal di kawasan-kawasan tanah-tanah kerajaan, di lereng-lereng kereta api dan sebagainya. Berikut merupakan data kemiskinan di dunia seperti yang kita nampak. Ini adalah data pada tahun 2015 ya. Seperti yang kita nampak, terdapat banyak lapisan-lapisan kemiskinan. Di mana yang paling miskin sekali di dunia ini jatuh pada ketika inilah 2015. Seperti kita boleh lihat Sub-Sahara Afrika, di mana benua Afrika ni negara mereka tu mengalami extreme poverty, kemiskinan yang sangat ekstrim lah, berbanding dengan negara-negara lain yang paling kurang kemiskinan ialah Europe dan Asia Tengah. So dengan pembangunan bandar Lestari ni, kita mengharapkan tiada lagi kemiskinan. Negara semua akan bersatu untuk membasmi kemiskinan dunia ni. Membasmi kemiskinan dunia. Itu tujuan pertama. Manakala tujuan yang kedua pula agak berkaitan dengan pertama, di mana tiada lagi kelaparan. Di mana kita telah mencapai satu masyarakat yang mempunyai tahap keselamatan makanan yang baik, di mana makanan-makanan yang dikeluarkan, makanan yang dikonsum ataupun yang dimakan oleh penduduk itu mempunyai tahap keselamatan yang baik daripada segi nutrisi, kebersihan dan sebagainya. Bagi sumber makanan pula, kita akan lebih kepada mungkin pertanian lestari, di mana ianya selamat untuk penduduk dan juga alam sekitar.
Seterusnya, tujuan yang ketiga ialah kesihatan yang baik, di mana tidak kiralah bandar kecil, bandar besar. Dalam konteks ini mungkin bandar kecil, kita mempunyai akses kepada kesihatan yang baik, di mana setiap bandar-bandar kecil itu mereka tidak perlu lagi bersusah payah untuk pergi ke satu tempat yang lebih maju seperti Kuala Lumpur, contohnya daripada Tanjung Malin, ataupun bandar-bandar yang kecil yang lain daripada kawasan pelosok pedalaman seperti di Sarawak. Mereka tidak perlu lagi untuk pergi ke Kuching, pergi ke Miri, bandar-bandar besar hanya untuk mendapatkan rawatan kesihatan. Di mana bila kita mencapai satu pembangunan yang lestari, setiap tempat-tempat tersebut mempunyai klinik masing-masing ataupun akses kepada kesihatan. Dan penjagaan kesihatan baik ini kita boleh dapati pada semua golongan usia, tidak kira bayi ataupun yang telah dewasa, lanjut usia, semuanya mendapat akses kepada kesihatan yang baik. Baiklah, seterusnya pendidikan yang berkualiti, di mana pembangunan bandar kecil lestari ini ataupun bandar lestari ini kita mementingkan ilmu, di mana pendidikan inklusif yang baik, tidak kiralah kanak-kanak tersebut mempunyai kelainan upaya ataupun normal, mereka semua akan digalakkan untuk mencari ilmu, akan diberi peluang dan kesamarataan yang sama bagi semua warga bandar-bandar tersebut lah. Selain itu, ia juga mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat, di mana pembelajaran tidak berhenti di satu had umur seperti dari kecil hingga usia 23, tidak. Di mana pendidikan ini berterusan sepanjang hayat, dari awal kita pergi ke sekolah sehinggalah kita sudah berada dalam usia yang lanjut. Warga emas seperti yang kita lihat di sini, warga emas masih lagi menuntut ilmu. Seterusnya adalah kesamaan gender, di mana tujuan ini adalah untuk mendapat kesamarataan gender. Seperti yang kita lihat sekarang di kebanyakan negara, sama ada negara maju atau sedang membangun, golongan wanita ni mereka lebih ada tendensi untuk dibayar upah gaji lebih rendah berbanding lelaki. Oleh itu tujuan ini datang untuk memperkasakan golongan wanita dengan memberikan kesamarataan gender. Jika mereka lelaki dan perempuan memiliki kerja yang sama, maka upah mereka juga sama, tidak kira gender lah, tidak kira jantina mereka. Seterusnya air bersih dan sanitasi. Seperti yang kita lihat data di sini, 9 daripada 10 orang di dunia ini ada akses terhadap clean drinking water, air minuman yang bersih. Kalau kita lihat statistik begini, kita rasa seperti hampir semua orang telah mendapat akses kepada air dan minuman. Namun 1 daripada 10 orang yang tidak mendapat air tersebut adalah merupakan 660 juta yang masih lagi tidak akses kepada minuman tersebut. Utamanya negara-negara miskin lah, seperti benua Afrika. Air begitu pun mereka tidak dapat lah. So dengan adanya pembangunan bandar lestari ini, kita harap salah satu daripada tujuan kita adalah untuk menyalurkan air bersih, sumber air bersih kepada semua, sama ada tidak kiralah di mana saja anda berada, tinggal minta. Seterusnya tenaga berpatutan yang bersih. Apa yang dimaksudkan dengan tenaga ni? Kita boleh berfikir tentang tenaga elektrik, di mana tenaga elektrik tu disalurkan kepada semua tempat. Seperti jika kita lihat di Malaysia sekalipun, terdapat kawasan luar bandar seperti di Sabah, di Semenanjung, ataupun di Sarawak. Di Sabah seperti Tenom, di Lupit. Masih ada lagi perkampungan-perkampungan yang tidak mendapat akses kepada elektrik. Dengan adanya pembandaran lestari ini, bandar kecil lestari ini, semua penduduk tersebut akan dapat akses kepada tenaga yang berpatutan dan bersih lah.
tenaga masih dalam kemampuan tidak melebihi dari pendapat mereka. Sebab seperti yang kita tahu, mereka yang tinggal di bandar-bandar kecil ni pendapatan mereka mungkin kurang sedikit daripada mereka yang bekerja di bandar. Seterusnya pekerjaan yang sesuai dan pembangunan ekonomi. Ekonomi pembandaran di Bandar Lestari ini, kita harapkan ialah tumbuhan ekonomi yang baiklah, di mana ekonomi yang baik itu mampu memberikan peluang pekerjaan yang produktif kepada semua penduduk. Dengan adanya ekonomi, bagusnya ekonomi, maka banyak peluang pekerjaan, banyak syarikat-syarikat yang dibuka, maka ramai pekerja-pekerja. Semakin berkuranglah tahap pengangguran di sesuatu tempat atau negara bandar sekalipun. Seterusnya industri, inovasi dan infrastruktur. Kita mengharapkan dengan adanya pembandaran Lestari ini kita dapat membina infrastruktur yang berdaya tahan, bangunan-bangunan yang mampan, bangunan-bangunan yang kukuh. Selain itu, kita dapat mempromosikan perindustrian inklusif dan mampanlah dan memupuk inovasi di mana kita diseru untuk melakukan satu innovation daripada segi teknologi. Kita diberi galakanlah untuk membina sesuatu yang lebih akan membantu kita pada masa depan. Seterusnya mengurangkan ketidaksamaan, agak berkaitan dengan poin sebelum ini, di mana negara-negara kita dengan negara-negara yang lain berada pada tahap yang sama. Jika kita lihat pada statistik yang saya telah bentangkan tadi, di mana kemiskinan dunia ni berada banyak lapisan. Ada yang sangat miskin, ada yang kurang kemiskinan. Dengan pembandaran Lestari ini kita mengharapkan semua negara tu mampu bersatu dalam mampu hidup bersama-sama dalam satu garisan, tiada kemiskinan, dan kesamarataan tu jelaslah di kalangan negara-negara yang ada di dunia ni. Seterusnya bandar dan masyarakat yang mampan. Apa yang dimaksudkan oleh tujuan ke-11 ni ialah sebuah bandar kecil atau besar yang selamat, di mana kes-kes jenayah mereka berada dalam tahap terkawal, minima, di mana penduduk berasa selamat untuk pergi ke mana-mana sahaja. Sama ada anda perempuan, anda mungkin tidak perlu risau kepada banyak benda lah. Selain daripada keselamatan, isu-isu penempatan yang selesa juga, seperti yang telah saya kaitkan tadi, ada tempat tinggal yang selesa dan akses kepada tenaga dan sumber-sumber yang lain. Seterusnya adalah bandar yang berdaya tahan dan mampan. Tujuan yang seterusnya adalah penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab. Maksud penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab ni, kita tidak membazir. Seperti kita menghasilkan 1.3 bilion tan makanan untuk diagihkan kepada sejumlah rakyat yang besar. Jika kita berfikir kita mengeluarkan makanan yang lebih, namun rakyat yang sedikit, akan ada pembaziran di situ. Jadi dengan adanya konsep ataupun tujuan pengeluaran dan penggunaan yang bertanggungjawab ini, maka kita boleh elakkan perkara-perkara seperti pembaziran. Seterusnya tindakan terhadap iklim. Memang lazim pembandaran Lestari ini atau pembandaran mampan ini kita kaitkan dengan alam sekitar, di mana walaupun kita gigih untuk melakukan pembandaran, namun dalam masa yang sama kita juga perlu memikirkan tentang alam sekitar, impak terhadap alam sekitar. Bagaimana cara kita menangani perubahan iklim? Salah satu caranya adalah mengawal pengeluaran gas menghijau seperti karbon dioksida, sulfur dioksida dan sebagainya. Dan kita juga menggalakkan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui. Kalau yang di Malaysia sekarang ni, kita banyak menggunakan pembakaran arang batu, di mana itu adalah salah satu tenaga yang tidak boleh diperbarui. Mungkin pada masa akan datang dengan adanya tujuan dan blueprint seperti ini ataupun kerangka seperti ini, kita mungkin boleh membuat satu inovasi di mana kita lebih menggunakan tenaga yang boleh diperbarui.
Seterusnya pula kehidupan dalam air. Ini membawa maksud kita akan lebih peka terhadap spesies-spesies biodiversity di dalam lautan ini. Kita akan jaga, kita akan pelihara dengan mengurangkan pencemaran yang ada di laut, sampah-sampah, bahan-bahan kimia ataupun minyak-minyak yang tumpahan minyak yang mungkin menjejaskan kehidupan laut ni. Begitu juga dengan kehidupan di darat, di mana kita akan memelihara dan menggalakkan penggunaan umpan ekosistem di darat ni. Kita akan menjagalah terutamanya spesies-spesies yang endangered, yang telah terancam sekarang ni. Kita akan menjadi lebih baik lagi dalam pengurusan hutan simpan dan sebagainya lah, dengan mengurangkan proses pembalakan, pemotongan hutan dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk kita dapat mengekalkan kepelbagaian bio yang ada dengan kita sekarang ni. Seterusnya keamanan, keadilan dan pertumbuhan yang kukuh, di mana di Bandar Lestari ini kita mengharapkan satu sistem, satu undang-undang yang boleh dipercayai, yang punya integriti yang tinggi, yang mampu memberi justice ataupun keadilan kepada semua. Tiada yang berat sebelah, membina institusi yang berkesan, dipercayai dan menyeluruh pada semua tahap. Tidak kisahlah anda seorang menteri ke, seorang rakyat biasa, hukum ataupun undang-undang tetap akan memberi keadilan. Yang terakhir sekali adalah kerjasama demi matlamat. Pembandaran Lestari ini pembangunannya memerlukan kerjasama daripada semua orang. So salah satu tujuan dia adalah untuk memupuk kerjasama di antara penduduk-penduduk supaya kita dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah dibentangkan tadi, sama ada di bandar kecil itu sendiri, bandar besar maupun negara-negara luar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada panel kedua. Baik, dari huraian panel kedua dapat kita katakan bahawa terdapat keperluan tertentu seperti untuk meniadakan kemiskinan, meniadakan kelaparan, untuk memberi kesihatan yang baik, pendidikan yang berkualiti, kesetaraan gender dan sebagainya, yang membawa kepada wujudnya konsep Bandar Kecil Lestari. Setiap sesuatu itu pasti ada kesannya, sama ada memberi kebaikan ataupun memberi keburukan, dan Bandar Kecil Lestari pasti mempunyai kesan atau impak yang tersendiri. Seterusnya persoalan kepada panel yang ketiga, kesan atau impak Bandar Kecil Lestari, adakah memberi kesan kepada ekonomi, sosial atau sebagainya? Kita persilakan panel ketiga, saudari Siti Faiz. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudari Akila, dia sebagai moderator forum kita pada malam ini. Dan saya pertama sekali, saya yakin bahawa saudara-saudari telah pun jelas berkenaan dengan fungsi dan konsep sebenar Bandar Lestari ini, seperti mana yang telah dijelaskan oleh saudari Nora, berkenaan dengan tujuan dan bentuk-bentuk Bandar Kecil Lestari ini, yang kita dapat lihat banyak sebenarnya manfaat yang diperolehi daripada penduduk yang diami bandar kecil ini, daripada yang mahu maksud pada Bandar Lestari. Dan di sini pada malam hari ini saya akan fokuskan pada 3 kesan utama. Yang pertama iaitu kesan kepada ekonomi, kesan kepada sosial, dan juga seterusnya adalah kesan kepada alam sekitar. Kesan kepada ekonomi, seperti mana yang kita sedia maklum, kemajuan sesuatu bandar itu adalah dilihat kepada kegiatan ekonomi yang kukuh. Dan dalam konteks Bandar Kecil Lestari ini, yang kita dapat lihat bahawa terdapatnya banyak kegiatan ekonomi yang dijalankan di kawasan bandar kecil, yang telah membuka ruang dan peluang pekerjaan yang sangat luas kepada penduduk, dan apabila peluang pekerjaan itu
dipenuhi oleh pekerja-pekerja, ianya secara tidak langsung dapat memperkembangkan kegiatan ekonomi ini di pasaran yang lebih luas. Dan secara tidak langsung ia juga dapat memelihara kelestarian ekonomi di bandar kecil ini. Dan seterusnya kesan pada ekonomi, ianya dapat meningkatkan produktiviti yang dilihat daripada aspek kegiatan ekonomi tadi, ya, yang berkembang secara berkesan, dan juga diukur daripada aspek kecekapan keberkesanan penggunaan sumber di dalam syarikat atau organisasi. Misalnya sistem perniagaan itu berjalan dengan lancar, pekerja yang cemerlang, pengurusan yang tersusun dan lain secara umum. Baik, seterusnya kesan kepada sosial. Kesan kepada sosial ini kita dapat lihat dari aspek yang pertama, iaitu taburan dan kepadatan penduduk. Baik, kesan taburan dan kepadatan penduduk ni kita dapat lihat daripada aspek ekonomi tadi yang telah membuka ruang dan peluang kepada penduduk, bukan saja penduduk di kawasan bandar kecil tadi, malah di luar bandar, yang telah menyebabkan ia menjadi satu faktor tarikan kepada penduduk untuk memigrasi ke bandar kecil itu untuk memenuhi keperluan asas mereka serta meningkatkan kemajuan dalam kehidupan mereka. Dan kita dapat lihat apabila tambahan penduduk ini di bandar kecil ini mula meningkat, maka faktor keselamatan awam, akses kesihatan dan perubatan dan juga pendidikan ini menjadi satu kebutuhan asas, ya, bagi menjamin kesejahteraan penduduk yang mendiami bandar kecil ini. Okey, baik. Seterusnya kesan kepada alam sekitar. Okey. Ini kita sedia maklum apabila munculnya pemandangan bandar kecil ini, ia telah menyebabkan kawasan alam sekitar fizikal itu mula berubah corak, ia daripada keadaan yang asli kepada satu landscape binaan yang dibuat oleh penduduk yang mendiami kawasan tersebut untuk faktor-faktor kegiatan ekonomi, perindasian, pelancongan, pembinaan, perumahan dan sebagainya. Dalam konteks bandar kecil lestari ini, kita dapat lihat kesan yang pertama kesan yang pertama pada alam sekitar ialah persekitaran udara di kawasan bandar tersebut. Dan kita tahu apabila penduduk bertambah, maka penggunaan pengangkutan juga mula bertambah untuk memudahkan penduduk di kawasan bandar itu bergerak ke sesuatu kawasan. Dan apabila penggunaan pengangkutan banyak, maka penambahan pengeluaran gas-gas rumah hijau seperti gas karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur dioksida juga turut meningkat di kawasan udara. Maka dalam konteks bandar lestari ini, pihak pengurusan bandar telah melakukan satu program aktiviti untuk mengindahkan persekitaran bandar kecil ini dari semua aspek, terutama daripada udara, ya, dengan dapat lihat daripada aktiviti pembinaan taman-taman hijau dan juga penanaman tumbuh-tumbuhan yang bertujuan untuk mengekalkan kualiti udara dan indeks udara kawasan bandar tersebut. Dan sebenarnya kita suatu bandar itu tidak dapat lari dengan kesan-kesan negatif seperti tadi. Tapi pihak pengurusan bandar telah memikirkan cara yang lebih baik untuk menjamin kesejahteraan dan kelestarian penduduk yang di bandar kecilnya dan juga bandar tersebut. Dan seterusnya kita dapat lihat kesan pada alam sekitar daripada pengurusan sampah dan sistem buangan yang efisien di bandar lestari lah. Seperti mana yang kita lihat, apabila pertambahan penduduk itu berlaku, kuantiti bahan buangan sampah dan sebagainya itu turut bertambah, di mana ada sikap penduduk yang suka membuang sampah merata-rata, ya, dan kita tidak di bandar tersebut tidak dapat menampung kuantiti sampah yang terlalu banyak,
Ya, tapi dalam konteks lestari ini kita nak fikirkan satu inisiatif yang lain untuk kita mengurangkan pembuangan sampah ini melalui sistem pemungutan, pemprosesan, semula dan juga pengawasan bahan sisa ini. Daripada tindakan daripada pengurusan bandar ini, kita dapat lihat konteks bandar lestari ini langsung dapat menjaminlah kesejahteraan penduduk yang mendiami dan juga kita dapat mengekalkan kelestarian alam sekitar di kawasan bandar untuk mensejahterakan kawasan bandar kita. Dan itu saja dari saya. Dan kesimpulannya, saya dapat simpulkan tetap bandar itu pasti menjadikan aspek kelestarian ini sebagai pinjam utama dalam kemampuan bandar yang telah meliputi semua aspek seperti kewangan, makanan, ekonomi, pengangkutan, alam sekitar dan sebagainya. Oleh itu, pihak pengurusan bandar ini dan juga penduduk yang mendiami bandar perlulah bersama-sama untuk membantu mengekalkan kelestarian bandar tersebut dan menjamin kesejahteraan semua makhluk di alam bumi. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada saudari Akilah. Terima kasih kepada saudari saya. Sekarang kita beralih kepada persoalan terakhir. Apakah langkah yang diambil bagi mewujudkan, membina ataupun mengekalkan kelestarian bandar kecil? Soalan ini saya ajukan kepada panel yang keempat untuk silakan saudari Wan Noramira. Silakan. Saya teruskan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari Akilah selaku moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya akan meneruskan forum atau webinar ini dengan langkah-langkah untuk mewujudkan atau mengekalkan bandar kecil lestari. Baiklah, hadirin yang dihormati sekalian, antara langkah untuk mewujudkan atau mengekalkan bandar kecil lestari yang pertama adalah dengan menggalakkan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga hidroelektrik, solar, biomas dan sebagainya. Penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui ini sesungguhnya mengurangkan kadar pelepasan karbon yang mana ianya akan mengurangkan penurunan kualiti udara dan pencemaran udara. Manakala sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui pula akan habis di suatu masa dan ianya meninggalkan kesan yang buruk terhadap alam sekitar. Baiklah, selain itu pelepasan cukai dan pemberian subsidi kepada penggunaan teknologi yang betulkan sumber tenaga yang boleh diperbaharui sememangnya sangat baik dilaksanakan sebagai langkah untuk mendorong pembangunan yang tidak mencemarkan alam sekitar dan berpotensi cerah untuk masa depan. Sebagai contoh di UK iaitu London Sustainable Development Commission 2002 oleh Mayor of London. Ini adalah satu inisiatif awal di dunia yang dimulakan oleh BBC yang mana dilakukan untuk memperbaiki polisi dan aktiviti di London untuk menjadikan bandar tersebut sebagai bandar lestari antarabangsa. Selain itu, ianya juga adalah satu garis panduan kelestarian sebagai proses pembangunan pada masa akan datang dan juga ianya sebagai inisiatif dalam mendidik masyarakat memahami isu pembangunan lestari. Tambahan pula di Malaysia telah memperkenalkan satu ukuran
iaitu Indeks Kualiti Hidup Malaysia NPU. Ianya adalah satu ukuran agregat yang mengukur kemajuan diri, gaya hidup sihat, akses dan kebebasan untuk mendapatkan pengetahuan dan taraf hidup diperkenalkan. Baiklah, kita terus kepada langkah kedua. Langkah kedua adalah dengan memperkenalkan pendidikan alam sekitar yang mana melibatkan berbagai aspek yang menjurus ke arah pengekalan alam sekitar yang sejahtera. Satu kurikulum khusus perlu digubal agar pendedahan yang berkesan dapat dilaksanakan. Aktiviti penanaman pokok di sekolah atau di komuniti sangat digalakkan untuk dijalankan. Selain itu, penayangan akibat melakukan pembangunan secara rakus dan kemusnahan alam sekitar juga ianya boleh dilakukan dalam bentuk video atau gambar yang mana akan memberi kefahaman yang mendalam tentang rasionalnya pembangunan lestari itu. Langkah ini juga melahirkan generasi yang dapat menguruskan pembangunan negara yang lestari dan mapan. Justru itu, pengenalan pendidikan alam sekitar di peringkat sekolah merupakan salah satu langkah yang efektif. Langkah yang seterusnya adalah dengan melaksanakan polisi yang mendorong kepada pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Kerajaan seharusnya mengambil langkah yang proaktif dalam merangka undang-undang untuk memastikan alam sekitar kita terjaga dan berkekalan. Sebagai contoh, pengharaman penggunaan polistiren atau plastik yang mana kedua-duanya mendatangkan banyak kesan buruk. Pengharaman penggunaan polistiren dan plastik tersebut akan mengurangkan sisa sampah dan menyelamatkan alam sekitar. Pembangunan residensi iaitu membangunkan kawasan rekreasi di mana penduduk dapat menikmati keindahan alam di samping beriadah untuk menyihatkan tubuh badan. Selain itu, program Kita Semula juga amat digalakkan untuk sebagai langkah untuk menyokong pengurusan alam sekitar yang mapan dan lestari. Program Kita Semula ini juga mampu mengurangkan intensiti pencemaran dan sisa daripada aktiviti pembadaran dan perindustrian. Amalan Kita Semula juga boleh dijalankan di peringkat nasional, kawasan komuniti dan yang paling penting sikap individu itu sendiri. Hadirin yang dirahmati sekalian, langkah seterusnya ialah menjalankan penggunaan petrol tanpa pelambang bagi kenderaan bermotor lah. Hal ini untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar kerana pelepasan gas CFC tersebut mendatangkan kesan yang negatif seperti pencemaran alam sekitar dan sebagainya. Untuk pengetahuan semua, kajian bagi menghasilkan minyak enjin daripada biomas daripada tumbuh-tumbuhan sedang giat dijalankan. Dan baiknya di Malaysia, seorang ahli sains telah menemui sejenis minyak daripada kelapa sawit yang boleh mengurangkan pencemaran udara tanpa menjejaskan kecekapan enjin. Langkah seterusnya ialah dengan memperkasakan undang-undang. Pegawai haruslah amanah dan komited dalam menjalankan tugas mereka. Penguasaan yang lemah akan mencacatkan usaha dalam pembangunan lestari. Amalan korupsi atau rasuah biasanya diamalkan oleh golongan yang bertanggungjawab untuk melepaskan diri daripada hukuman setelah melakukan kesalahan. Baiklah, amalan korupsi atau rasuah ini sememangnya adalah satu penyakit atau virus yang harus dielakkan atau
dielakkan kerana ianya akan mencemarkan alam sekitar dan mendatangkan banyak kesan buruk yang lain. Dalam pada itu, hukuman yang dikenakan hendaklah setimpal dengan kesalahan pihak terbalik yang mencemarkan alam sekitar seperti menarik lesen perusahaan dan mengharamkan mereka daripada kegiatan ekonomi berkaitan. Seterusnya, antara langkah lain yang boleh dilakukan adalah dengan pembasmian kemiskinan dengan mengadakan banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, mewujudkan bandar yang selamat dengan menguatkuasakan undang-undang untuk membasmi jenayah. Demikian sahaja dari saya langkah-langkah untuk mewujudkan atau mengekalkan bandar kecil lestari. Sekian dari saya. Terima kasih. Kembali kepada saudari moderator Nur Akilah. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Setiap persoalan sudah pun dirungkaikan oleh kesemua panel dengan jelas mengenai konsep, bentuk, faktor, kesan dan langkah untuk mewujudkan bandar kecil lestari. Seterusnya, sebelum kita menutup forum ini, mungkin ahli panel mempunyai kata-kata akhir, komen atau cadangan secara ringkas. Persilakan panel-panel kita mulakan dengan panel pertama. Persilakan. Okey, untuk saya, pada pendapat saya, konsep dan bentuk bandar ni dia amat penting dalam sesebuah pembangunan sebab dia dari segi konsep dan bentuk ni lah dia membawa kepada perubahan dalam ekonomi negara. Contoh dari segi perindustrian, ekonomi yang penting yang boleh membawa kepada peningkatan ekonomi contoh di Malaysia. Okey, itu bagi pendapat saya lah. Seterusnya. Yang kedua, daripada saya untuk kita tahu lah bandar lestari ni adalah satu pembangunan yang baik untuk penduduk, untuk alam sekitar dan semua pihak. Oleh itu semua pihak juga terutamanya pemerintah lah perlu memperbanyakkan inisiatif bagi membasmi kemiskinan, menumbuhkan ekonomi, memastikan alam itu terjaga dan kebersihan dan sebagainya. Dengan cara itu apabila pemerintah sama-sama bekerjasama, saya yakin pada suatu hari nanti kita boleh mencapai pembangunan bandar yang mempat. Sekian saja daripada saya. Kita teruskan dengan panel ketiga. Kata-kata akhir. Baik, terima kasih saudara Akila. Baik, daripada saya sikit saja, dia macam yang saudara panel pertama dan yang kedua kita cakap itu benar. Apa yang mereka kata itu memang menyatakan yang bandar lestari ini adalah satu perubahan bandar yang memberi manfaat kepada semua penduduk. Dan kita sebagai manusia, sebagai penduduk yang mendiami satu tempat, bukan saja di bandar sahaja, malah di kawasan luar bandar juga perlu berusaha dan sama-sama membantu pihak berkuasa untuk memastikan dan menjaga kelestarian bandar, luar bandar dan juga alam sekitar untuk sama-sama menjamin kesejahteraan kita semua. Itu saja dari saya. Terima kasih. Dan untuk akhir kita, Vanila. Terima kasih. Pada pendapat saya, alam sekitar ni adalah satu anugerah yang sangat indah dan sangat nilai. Jika berlaku satu kerosakan pada satu sistem alam sekitar, dia akan merebak atau merosakkan alam sekitar yang lain. Oleh itu, semua pihak haruslah berganding bahu, bekerjasama untuk memelihara alam sekitar agar ianya terpelihara. Sekian dari saya. Terima kasih kepada semua panel dan saya juga ingin berkongsi satu kata-kata daripada Ibnu Khaldun di mana
beliau menyatakan bahawa bandar merupakan salah satu asas yang penting dalam pembinaan masyarakat yang bertamadu. Ini bermakna pembangunan bandar mestilah menggunakan perancangan yang baik dan rapi, dan kelestarian, konsep kelestarian sesuatu bandar merupakan satu konsep ataupun satu usaha penting dalam mewujudkan keharmonian masyarakat setempat, bukan sahaja untuk sekarang, bahkan untuk generasi kita pada masa akan datang. Baik, kita telah pun berada di hujung acara. Terima kasih sekali lagi kepada para panel dan juga kepada penonton yang telah meluangkan masa untuk membincangkan tentang Batik Lestari. Saya sudahi forum ini dengan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.